Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia izinnya dapat kita bersama-sama lagi dalam Perlis Mengaji, tuition online yang dikuasakan oleh Jabatan Han Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Bertemu lagi kembali kita pada hari ini bersama-sama dengan saya, Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis, Pusat Tingkatan 6, MUT 2. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama menyambung pengajian am semester 2, 900 Palang 2. Apa khabar para pelajar semua? Cikgu sudah tahu, pada ketika ini mungkin semua berada dalam suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba esok. Walau bagaimanapun, cikgu mengambil kesempatan ini untuk kita terus menimba ilmu bersama-sama pada hari ini bagi mata pelajaran pengajian am semester 2 yang mana cikgu akan sambung, iaitu pengajian am semester 2 900 Palang 2 bahagian B, linear kepada bukan linear, yang mana pada sesi yang sebelum ini cikgu telah menerangkan bagaimana kita mengenal pasti soalan berbentuk graf compound dan juga graf garis compound dan juga graf bar compound. Dan pada hari ini cikgu akan sambung berkaitan dengan graf bar komponen dan juga graf garis komponen. InsyaAllah sekiranya ada ruang dan kesempatan, cikgu akan sambung graf bar memesong, tidak berkelompok dan berkelompok. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu ingin mengulang kaji sedikit sebanyak berkaitan dengan linear kepada bukan linear, iaitu yang menyumbangkan sebanyak 20 markah. Baiklah, kita teruskan sesi perkongsian ilmu kita di akhir Ramadan pada hari ini. Pertama, cikgu telah jelaskan dahulu konsep I love you. Semoga anak-anak pelajar masih mengingati konsep ini dalam kita membina carta dan juga graf yang sesuai. Ya, cikgu teruskan. Dan yang seterusnya, pada hari ini cikgu akan sambung lagi. Kenal pasti kata kunci yang terdapat pada soalan dan seterusnya fokus tumpu kepada perkataan-perkataan penting atau istilah yang terdapat di dalam soalan seperti meningkat sebanyak, menurun sebanyak, menokok sebanyak. Ya? Dan seterusnya, kenal pasti. Dan bagaimana kita membina tajuk dan apa yang perlu ada dalam tajuk ialah butiran, tempat dan tempoh. Ya, ini cikgu secara pantas ya, ulang kaji sahaja. Dan seterusnya kita kenal pasti minggu lepas graf
garis compound dan juga graf bar compound, dan cikgu berhenti pada soalan graf garis compound yang mana cikgu telah tinggalkan satu soalan perbincangan kepada pelajar, iaitu soalan ini. Sila rujuk modul yang telah disediakan pada muka surat 2, soalan perbincangan, iaitu berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009, aliran indeks. Maka kata kunci di situ ialah graf garis. Ini soalan dia ada dalam modul, ya. Dan ini bentuk jadualnya. Cikgu harap para pelajar sudah pun membina lukisan graf ini, ya. Dan hari ini cikgu akan sambung graf bar komponen dan juga graf garis komponen. Jika pelajar sudah bersedia dengan kalkulator dan juga kertas graf, jangan lupa bersama-sama dengan Cikgu Abdul Manaf pada hari ini, serta pensel color juga jangan lupa. Ya, cikgu teruskan sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini dengan graf bar komponen dan graf garis komponen. Baik ya, para pelajar, pertama kita kenal pasti dahulu kata kunci. Biasanya komponen, sesuatu yang telah dikompakkan, yang telah dikumpul. Maka sesuatu yang telah dikumpul itu akan jadi banyak. Maka kata kunci yang harus kita berikan penekanan ialah jumlah, amount ataupun nilai keseluruhan. Ya. Inilah antara beberapa kata kunci yang terdapat dalam soalan graf bar komponen atau graf garis komponen, iaitu kategori, jumlah terkumpul, dijumlahkan, diterapkan, komposisi, jumlah keseluruhan dan seterusnya. Cikgu rasa anak-anak pelajar boleh dapat apa yang cikgu berikan di sini. Dan seterusnya, cikgu akan berikan beberapa contoh soalan graf bar komponen yang mana kata kunci biasanya terdapat di dalam soalan. Contoh yang pertama, berdasarkan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan jumlah keluaran dalam negara kasar mengikut punca kegiatan dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Dan seterusnya, soalan yang kedua juga ada di situ. Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pinjaman. Cikgu ringkaskan pada hari ini kerana cikgu percaya bahawa para pelajar sudah pun memahami. Cuma cikgu ingin menekankan kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Dan soalan yang ketiga, nilai keseluruhan. Soalan yang keempat, jumlah aset bank. Yang kelima, jumlah penduduk Malaysia. Yang keenam, komposisi kes pengabaian warga tua. Dan yang ketujuh, menunjukkan jumlah penggunaan air. Inilah antara beberapa soalan yang ada kata kunci yang perlu para pelajar melukis graf bar komponen atau graf garis komponen. Dapat para pelajar? Baiklah, sekiranya dapat, kita akan teruskan sesi perbincangan kita pada hari ini. Baik, soalan perbincangan kita dengan merujuk kepada modul yang telah cikgu berikan sebelum kita cuti PKP yang dahulu, iaitu pada muka surat 15. Baik, sudah bersedia? Kita teruskan modul muka surat 15, iaitu berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor di negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Kata kunci ada di sini ialah jumlah, maka kita boleh set dalam minda kita, para pelajar, jumlah penggunaan air. Maka tempat di sini daripada soalan yang perbincangan ini, para pelajar boleh terus macam cikgu ajar pada sebelum ini, sesi sebelum ini, lakarkan terus pertamanya tajuk yang mempunyai 3 perkara penting. TTB ataupun BTT, iaitu butiran,
tempat dan tempoh. Maka terus lakarkan di atas kertas sekarang. Baik, cikgu teruskan. Sudah dapat? Baik. Maka apabila kita bina tajuk, ya, pertama tajuk ada tempat. Tempat pada dalam soalan kita pada hari ini ialah Sarawak. Butiran ataupun perkara ialah jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor. Dan seterusnya kita ada tempoh. Tempoh dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Baik. Para pelajar dah dapat? Apabila kita membina tajuk sudah siap, kita lihat kepada soalan perbincangan kita pada hari ini. Tajuk dah siap? Baik, apabila tajuk sudah siap, cikgu harap kita dapat teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan membina jadual. Ya, tajuk. Cikgu tidak tulis penuh sebab pelajar tulis. Di sini ada Sarawak. Jangan bulat ya, anak pelajar. Kita tidak boleh bulat macam tu. Ya. Kita mesti noktah bertindih. Ya? Boleh dapat? Baik. Apabila kita dapat, kita sudah tahu tadi, ya, soalan ini ialah graf bar komponen. Maka kita benakan jadual. Serentak. Ya? Baik. Kita bina jadual serentak. Ya, lihat kepada soalan, kita bina jadual serentak iaitu ada tahun, tahun seperti biasa sektor. Tahun sektor, maka butirannya apa? Para pelajar, butirannya ialah jumlah penggunaan air. Maka jumlah penggunaan air. Okay. Dalam, kita lihat nanti ialah 1000 meter padu. Okay. Ada berapa tahun tadi? 2008, 2009, 2010, ya, 2011. Okey, cikgu lebih di sini. Okey, 2011. Ya, dah siap? Kita bina serentak. Cikgu gariskan. Pelajar tak perlu garis. Kerana pada sesi yang sebelum ini, cikgu dah kata, jadual tidak perlu cantik. Tetapi, mesti data yang terdapat di dalam jadual tersebut tepat. Itu yang penting. Baik, ya. Sudah? Lakarkan jadual. Baik, kita teruskan. Air amat diperlukan dalam setiap aktiviti kehidupan. Penggunaannya pada setiap tahun telah menunjukkan peningkatan. Air yang mencukupi akan memudahkan segala urusan, sama ada urusan yang melibatkan hal domestik ataupun komersial. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, penggunaan air bagi tempoh 4 tahun di negeri Sarawak telah menunjukkan peningkatan. Sejumlah 247976. Maka para pelajar ambil terus data yang telah cikgu merahkan di situ. Padu air pada tahun 2008. Ya. Maka di bawah, okey, 1, 2, 3, 4, 5, kita mesti ada jumlah. Okey. 247, ya, 976. Dapat di situ, ambil terus, lakarkan. Ya. Khususnya pelajar-pelajar yang cikgu selalu berikan tumpuan ialah para pelajar yang agak sederhana dan agak lemah dalam proses pengiraan. Ya. Dan seterusnya pada tahun 2008 dan penggunaan ini meningkat kepada, bila meningkat kepada 263, 279. 263, 279. 263, 279. Ya, pelajar terus letakkan data di situ. Ya. Daripada jumlah tersebut, penggunaan air oleh sektor domestik. Maka di sini disebut sektor domestik. Ya, domestik.
Terus ambil untuk sektor domestik, terutamanya kediaman, itu semua contoh, cikgu tak baca, rekod tertinggi, iaitu 147,648,000 meter padu. 147,648. 147,648. Ya, dapat sektor domestik. Ya. Penggunaan ini meningkat sebanyak 14,057,000 pada tahun 2009. Meningkat sebanyak. Bermaksud anak pelajar sini kena tambah, maka menjadi 161. Ya, 194. Dapat di situ? Ya, boleh dapat? Baik. Kita teruskan perenggan yang berikutnya. Bagi sektor perindustrian dan perniagaan. Para pelajar, sektor perindustrian dan perniagaan. Ya. Dapat di situ. Penggunaan air pada tahun 2009 ialah sebanyak 75,050. 75,050 ialah pada tahun 2009. 75,050. Boleh dapat? Agak cepat, tak apa. Pelajar boleh ikuti. Lihat kepada modul. Ya. Berbanding dengan 71,606,000 meter padu pada tahun 2008. 2008, 71,606. Ya. Apabila kita mencari data, para pelajar kita mesti teliti. Ya, kita jangan terlalu kalut sehingga data yang kita cari itu terbalik dan sebagainya. Ya. Penggunaan air pada sektor pentadbiran. Maka di sini disebut sektor pentadbiran. Ya. Terutamanya bagi pihak kerajaan pada tahun 2008 dan 2009, masing-masing 22,456,000 meter padu dan 20,757. Disebut di situ pentadbiran 22,456. Maka 22,456 masing-masing. Ya, dan seterusnya ialah 20,757. Boleh dapat? Ya. Baik. Seterusnya, penggunaan ini pada tahap yang sederhana dan berhemah. Penggunaan air yang selebihnya pula adalah untuk kegunaan sektor lain. Maka para pelajar disebut di situ sektor lain. Tulis di sini sektor lain. Ya, para pelajar tulis sektor lain. Okey, maka sini ada ruang yang lebih, ya. Cuba di sini. Tak mengapa para pelajar, kalau jadual kita tak cantik, selalu cikgu pesan, tetapi data kita cantik. Bermakna data kita betul, ya. Pada tahun 2010 pula, penggunaan air bagi keempat-empat sektor ini ialah berjumlah 273,192. 273. 192. Ya. Dan jumlah ini meningkat sebanyak 1,312,000 meter padu pada tahun 2011. Maka bila meningkat, para pelajar kita tambah, ya, kita tambah. Jadi 274. Ya. 274, ya, 504. Ya, hampir penuh jadual kita. Ya. Ini cikgu nak ajar sini dia. Ya, di sini cikgu nak ajar. Sebanyak 61.2% daripada jumlah air pada tahun 2010 telah digunakan oleh sektor domestik. Manakala sebanyak 77,974,000 meter padu air digunakan untuk sektor perindustrian. Para pelajar lihat, untuk sektor perindustrian diberikan 77,974, iaitu pada tahun 2010. Ya, kita ambil 77,974 untuk perindustrian.
Okey. Baik. Tetapi, para pelajar, sebanyak 61.2% daripada jumlah air pada tahun 2010 telah digunakan oleh sektor domestik, tidak diberi. Maka para pelajar perlu mengambil kalkulator. Ya, guna kalkulator, cara pengiraannya mudah sahaja. Bagi para pelajar yang sederhana dan lemah, begini ya. Ambil 61.2 bahagi dengan 100. Darab dengan jumlah tahun 2010. Ya? Boleh dapat? Ya, maka kita akan dapat data dia di situ. Nah. Okey. Guna kalkulator. Dan seterusnya, penggunaan air daripada sektor ini telah merosot sebanyak 24.7% pada tahun 2011 berbanding dengan tahun sebelumnya. Baik, di sini ada satu teknik anak pelajar yang mana apabila keadaannya merosot sebanyak 24.7%, anak pelajar terus kira. Ambil kalkulator. Dalam istilah matematik, semua jumlah ialah 100%. Okey. Baiklah, maka anak pelajar ambil 100 ya, tolak 24.7. 24.7 ya. Maka anak pelajar akan dapat 75.3. Ambil 75. Bahagi terus dengan 100. Para pelajar terus boleh kira data dia. Ya. Ini situasi merosot sebanyak. Kalau dikatakan nanti bertambah sebanyak, anak pelajar tambah, ya, maka akan jadi 100 lebih. Boleh faham tak? Ya, cikgu berharap boleh faham ya kaedah ini. Lagi cepat. Ya. Dan seterusnya, sektor pentadbiran pula telah menggunakan air sebanyak 21504. Pelajar isi, nanti cikgu akan isi semua sekali, serentak ya, bagi cepat. Dan sektor lain pula mencatatkan penggunaan air yang selebihnya pada tahun 2010. Ya. Perenggan yang terakhir, sektor domestik telah menggunakan air sebanyak 167,809. Anak pelajar tulis dahulu, nanti cikgu lengkapkan jadual ini. Ya, pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penggunaan air oleh sektor pentadbiran di negeri Sarawak mencatatkan peningkatan yang besar, iaitu sebanyak 93.3%. Ini yang cikgu katakan tadi, mencatatkan peningkatan yang besar, iaitu sebanyak 93.3% berbanding dengan penggunaan air pada tahun 2010. Maka para pelajar di sini ambil 100 tambah dengan 93.3%. Jadi kita dapat 193. 193.3 bahagi dengan 100. Boleh dapat kaedah ini? Tak apa. Nanti kalau ada apa-apa, boleh bersoal jawab dengan cikgu ya. Sama di laman sosial yang lain. Baik. Sektor lain pula mencatatkan penggunaan air sebanyak 6414. Maka cikgu akan lengkapkan jadual kita pada hari ini. Cikgu lengkapkan dulu jadual, ya. Baik. Para pelajar boleh dapat? Ya, sudah lengkap jadual. Okay. Sekarang proses dia. Anak pelajar masih ingat? Lakarkan terus di atas kertas graf, iaitu tajuk. Ya. Ini jadual yang telah lengkap. Baik. Soalan ini ialah graf bar komponen.
anak pelajar harus faham, bila komponen, setiap data tadi perlu ditokokkan ataupun perlu ditambah. Yang mana data untuk domestik tidak perlu ditambah. Tetapi domestik dan perindustrian perlu ditambah, maka kita dapat nilai. Ini adalah nilai tokokkan. Begitu juga, nilai 219254 ditambah dengan pentadbiran, maka kita dapat 241. Maka data yang telah cikgu merahkan ini, warnanya, nanti kita akan gunakan untuk kita melukis graf bar komponen. Yang mana graf bar komponen, kita lihat, kita perlu bina skala di atas kertas graf. Maka kita akan pilih nanti jumlah yang mana paling besar. Maka jumlah yang paling besar ialah tahun 2011. Ya? Baik. Sekarang anak pelajar boleh lakarkan tajuk di atas kertas graf. Ya? Dan kita akan menentukan skala ketika kita melukiskan graf bar komponen, iaitu ambil jumlah yang paling tinggi atau paling banyak atau paling besar, iaitu jumlah yang paling besar tadi. Jumlah yang paling besar ialah jumlah pada tahun 2011, 27504. Dapat? Ya? Maka 27504 ini kita bahagikan dengan 10. Para pelajar, apa-apa sahaja data dibahagikan dengan 10 bagi memudahkan kita untuk mengira. Tak perlu kita guna kalkulator secara kerap. Tetapi kalau anak pelajar nak bahagi dengan 12, nak bahagi dengan 14 juga boleh, tapi kita kena kerap guna kalkulator. Ya? Maka kita akan dapat, calon akan dapat 27450.4. Maka cikgu dah terangkan pada minggu yang pada sesi yang lepas, iaitu maka data ini perlu dibundarkan untuk memudahkan kita melukis di atas kertas graf. Maka kita bundarkan menjadi 30,000 meter padu. Maka skala untuk calon, skala untuk kita ialah 1 cm sama dengan 30,000 meter padu. Kemudian calon plotkan di atas kertas graf seperti berikut. Ya? Pertama, ini kertas graf kita. Tajuk sudah dilakarkan pada 2 cm. Okey, butiran, sifar. Di sini tahun bergantung pada soalan. Petunjuk sudah ada, cuba berikan tadi domestik, pentadbiran perniagaan, sektor-sektor lain dan juga sumber. Sumber macam biasa, salin apa yang terdapat di dalam soalan. Dalam soalan ada koma, anak-anak pelajar koma. Ada titik, titik. Tulis yang penuh. Sekarang lakarkan di atas kita graf, tajuk. Ya. Okey. Baik. Sekarang kita nak membina graf bar komponen. Cukup padam. Para pelajar masih ingat lagi konsep L, ya, konsep L. Di atas sudah ada tajuk, tulis bagi penuh, sifar. Di sini biasanya tahun. Ya. Cikgu dah bagi tahu dahulu, tak mau tulis di sini, boleh juga tulis di tengah. Ya. Ataupun di mana-mana. Di highway ini. Highway ini cikgu panggil dia highway X. Di paksi X, ya. Selari ialah petunjuk. Petunjuk kita, petunjuk dalam soalan ini ada 1, 2, 3, 4. Maka kita buat 4. Selari di bawah ni 8, 2, 4, 6, 8. Di sini ya. Para pelajar, tuliskan sumber. Baik. Sekarang kita nak membina graf bar komponen. Maka skala kita tadi 1 cm sama dengan 30,000. Sekiranya para pelajar menulis 3 kosong saja, tidak ada masalah. Nanti tambah di atas 0, 0, 0. Tapi kalau pelajar tulis penuh, 1 cm 30. Okey. Lagi bagus. Dan pelajar boleh plot 1 cm ataupun 2 cm. Tidak ada masalah. Ya, 2 cm. Sama juga. Ya. Tapi sekiranya plot 1 cm ni lagi senang.
dan seterusnya. Ya. Sehinggalah data yang paling tinggi sekali iaitu 300,000. Ya. Boleh? Cikgu langkau di sini ya. Kemudian pelajar ambil setiap data kita tadi, sekiranya 1 cm 30,000, 2 cm 60,000. 2 cm ni para pelajar, kita ada 10 petak kecil. 10 petak kecil di dalam kertas graf. Maka para pelajar ambil semua data yang terdapat di dalam jadual tadi, bahagikan dengan 6,000. Bahagikan dengan 6,000. Supaya kita dapat plot. Sekarang bahagikan dengan 6,000. Para pelajar dapat plot tepat. Dapat para pelajar? Baik. Sekiranya kurang faham, cikgu ulang balik jadual tadi. Okey. Baik. Di sini, setiap data yang cikgu merahkan ini, ya, pelajar bahagikan semua data yang merah ini. 147, 648, sekarang bagi dengan 6,000. Gunakan kalkulator. Ya, gunakan kalkulator, bagi dengan 6,000. Data ini pun semua bagi dengan 6,000, 161,705, ini bagi 6,000, ini bagi 6,000, 219,254 bagi 6,000, ini pun bagi 6,000, 6,000, 6,000. Ya. Ini pun 241,710 bagi 6,000. Sekarang bagi. Ya, para pelajar teruskan. Dan data ini juga bagi dengan 6,000. Ya. Maka kita akan dapat berapa nilai yang sebenar untuk kita plotkan di dalam kertas graf. Ya, kita akan dapat. Contohnya kita akan dapat begini. Ini cikgu bagi contoh setelah diplotkan. Ya. Baik. Setelah siap, maka para pelajar warna sajalah. Jangan lorek. Sebab cikgu dah terangkan dah pada sesi yang lalu, warna itu markah dia lebih tinggi ya berbanding dengan lorekan ataupun campuran antara lorekan dengan warna. Inilah bentuk graf bar komponen. Boleh dapat? Adakah cikgu cepat sangat? Tak apa, tapi sekurang-kurangnya sudah faham bagaimana kita nak dapat jawapan yang paling tepat. Butiran salin saja di sini, iaitu jumlah penggunaan air. Dalam apa unit dia? Dalam ribu meter padu. Ini mesti tulis unit. Unit ni kadang-kadang ada pelbagai. Ya. Ada yang dalam bentuk RM juta, tan metrik, case dan sebagainya. Anak pelajar boleh dapat? Ya? Ataupun masih lagi dalam mood raya dan sebagainya. Baik, cikgu teruskan. Ya. Sudah dapat cara mencari skala? Cara melukis di atas kertas graf? Dan inilah hasilnya. Ya? Inilah hasilnya. Para pelajar boleh menggunakan pensel warna ataupun menggunakan highlight pada cikgu mengikut keselesaan pelajar sendiri. Yang mana rasa kita lebih kemas, cepat, itu adalah pertimbangan dan budi bicara kita dalam kita menentukan masa depan kita. Ya? Ataupun pelajar boleh lukis begini. Ya, iaitu graf garis komponen. Boleh dapat? Bentuknya begini. Ya, sudah plot data graf. Nanti kalau tak sempat boleh warnakan kemudian. Ya, baik. Saya rasa cikgu nak tinggalkan satu latihan untuk
graf bar komponen kepada pelajar. Ya, bersedia? Ya, ini kalau kita gunakan komputer. Ya. Baik. Ini soalan latihan. Ya. Soalan latihan ini berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut aktiviti ekonomi, mengikut itu nanti jadikan petunjuk bagi tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2015. Rujuk modul yang telah cikgu berikan, muka surat 25. Cikgu tinggalkan persoalan ini kepada para pelajar. Ya. Jadi cikgu teruskan dengan graf kita yang kedua. Pada ini contoh soalannya. Baik, sekarang kita masuk kepada graf bar memesong dan garis memesong. Ya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan dan masalah, boleh ajukan. Ya, insya-Allah setakat mana yang cikgu boleh bantu ataupun cikgu-cikgu di sekolah juga boleh bantu para pelajar. Mungkin teknik ini pelbagai. Cikgu selalu kata perkongsian ini ambillah yang mana yang mudah dan senang bagi para pelajar. Ya, baik. Bagaimana kita nak mengenal pasti graf bar memesong? Pertamanya ada menunjukkan perubahan positif dan negatif. Ya. Berikutnya ialah kata kunci, biasanya positif dan negatif lah ya, memesong. Kata kuncinya ialah peratus perubahan, sama ada dalam peratus ataupun dalam unit yang perlu dicari. Yang kedua ialah perubahan peratusan. Yang ketiga kadar perubahan. Kadar ialah perubahan peratus dalam peratus nilainya. Ya. Dan seterusnya perbezaan unit dalam nilai mutlak. Ini tidak perlu didarab dengan 100. Mungkin dibahagi sahaja dan ditolak sahaja dengan nilai mutlak. Dan seterusnya yang membandingkan unit dalam nilai mutlak. Ini antara beberapa contoh kata kunci. Dan beberapa contoh soalan untuk graf bar memesong, ya, kebanyakan begini. Cikgu tak akan baca semua, anak pelajar. Pertama, lihat di sini. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan. Soalan yang kedua, untuk menunjukkan peratus perubahan. Cuma apa beza soalan satu dengan soalan dua? Kalau menunjukkan peratus perubahan, ada 2 tahun sahaja, para pelajar. 2 tahun saja ialah graf bar memesong tunggal. Ataupun cikgu gunakan istilah dia tidak berkelompok. Soalan 2 pula, iaitu peratus perubahan hasil kerajaan persekutuan antara tahun 2006 dengan tahun 2007 dan anggaran tahun 2008. Apabila ada lebih daripada 2 tahun, maka ini akan jadi bar memesong berkelompok. Ya, anak pelajar. Dan seterusnya, soalan 3 itu kadar perubahan, ya, kadar perubahan tahun KDNK mengikut sektor tahun 2010 hingga tahun 2013. Lihat soalannya, ada tahun tak di antaranya. Soalan yang keempat, peratusan perubahan bilangan kenderaan bermotor, ya, ada 2 tahun. Dan soalan yang kelima, peratus perubahan kuantiti buangan terjadual yang diuruskan mengikut negeri terpilih, jadikan petunjuk. Ya, antara tahun 2011 dengan tahun 2012 dan antara tahun 2012 dengan tahun 2013, maka ini akan jadi bar memesong berkelompok. Dan sekiranya tahun tu ada lagi 4 tahun, maka ini boleh buat graf garis memesong. Ya, boleh diterima. Dapat para pelajar? Baik, bersama-sama dengan cikgu, kita lihat soalan perbincangan pada hari ini. Bagaimana kita nak membina graf garis memesong atau graf bar memesong. Untuk soalan ini, ya, bersama-sama dengan cikgu, para pelajar, sila rujuk modul muka surat 18. Ya, baik. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan bilangan kenderaan bermotor yang didaftar dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Ada berapa tahun anak pelajar? Ada 2 tahun sahaja. Apabila ada 2 tahun sahaja, maka soalan ini ialah bar memesong tidak berkelompok.
atau bermemesong tunggal. Baik ya. Atas kesempatan ini, sila rujuk modul muka surat 18. Ya. Baik. Kita bina tajuk. Macam biasa, tajuk mesti ada tempat, tajuk mesti ada butiran, tajuk mesti ada tempoh. Para pelajar boleh dapat sudah bina tajuk daripada soalan yang cikgu bincangkan tadi pada muka surat yang telah cikgu berikan tadi, iaitu muka surat 8. Baik. Sekarang cikgu nak tunjuk kesempatan masa yang ada ni. Contoh soalannya begini. Ya. Baik. Anak pelajar, rujuk muka surat 18. Ya. Muka surat 18. Tersyasur ini kan mood raya lagi kan. Ya, dah nak sambut hari raya. Baik, ini bentuk soalannya. Cikgu tidak akan bacakan soalan ini, tetapi cikgu akan ajar bagaimana kita nak membina jadual daripada soalan ini, dan seterusnya para pelajar bolehlah mencari ya peratus perubahan. Itu yang cikgu nak ajarkan. Dan cikgu pasti sekiranya pelajar-pelajar yang bijak, yang pandai, anggaplah ini sebagai satu ulang kaji untuk diri kita. Al-maklumlah, kadang-kadang cuti yang lama, kadang-kadang kita ni terlupa. Ya, baik. Kita lihat di sini, kita akan bina tajuk dan kita akan bina jadual. Baik. Seperti biasa, tajuk. Biasa sudah ada tajuk. Ya, jadual. Baik. Tahun hanya ada dua saja para pelajar, iaitu 2009 dan juga 2010. Apa ruang yang ada di sini? Para pelajar rujuk pada muka surat 18, maka di sini ialah peratus perubahan. Ya. Hal ini bermakna kita akan menggunakan data-data yang ada dalam ini saja untuk kita nanti melukis graf bar memesong. Ya, bar memesong yang ada positif ya di tengah ni. Okey, yang bentuk dia nanti di sini paksi ini mesti ada peratus perubahan. Ya, peratus perubahan mengikut kepada apa yang terdapat dalam soalan. Ini cuba bagi contoh bentuk dia ya pada kesempatan ini untuk kita faham sekejap lagi. Ya. Maka di sini macam biasa, kita ada tahun. Ya. Dan juga kita ada jenis kenderaan. Ya. Cikgu nak bagikan contoh saja di sini. Para pelajar boleh lihat soalan dalam muka surat 18 dalam modul tersebut. Maka jenis kenderaan ialah motorkar. Ya, motosikal. Dan juga teksi dan kereta sewa. Ya, bas. Ada banyak ya. Kenderaan barang. Dan yang terakhir adalah kenderaan lain. Para pelajar boleh baca dan boleh cari data yang terdapat di dalam soalan yang telah cikgu sediakan di dalam modul tersebut. Cuma cikgu nak ajar bagaimana kita nak mencari skala dan juga nanti bagaimana kita nak mendapatkan peratus perubahan. Baik ya. Ya. Ini yang cikgu nak berikan tumpuan kepada para pelajar untuk mendapatkan peratus perubahan. Kerana peratus perubahan nanti ada yang positif
dan ada yang negatif. Ya, lihat kepada situasi soalan. Maka contoh cikgu berikan di sini. Baik. Contoh cikgu berikan di sini, para pelajar boleh lihat untuk motorkar sahaja. Untuk motorkar, ya, tahun 2009 8506080 dan tahun 2010 5114920. Maka untuk mencari peratus perubahan, cikgu tidak mahu menggunakan istilah mathematics. Kalau kita belajar dalam matematik, X1 tolak X2, okey, bahagi dengan X1 darab 100. Tapi cikgu gunakan istilah yang mudah difahami oleh semua. Khususnya pelajar-pelajar cikgu yang aliran kemanusiaan ataupun sastra iktisas, ya, kadang-kadang agak lemah sikit dalam pengiraan. Tidak ada masalah, ya. Sekadar mengira biasa saja. Maka contoh cikgu beri di sini, ambil data, ya, ataupun ada juga yang kata tahun baharu tolak tahun asal. Maka contoh cikgu ambil di sini ialah nilai tahun baharu tolak nilai tahun asal bahagi nilai tahun asal darab 100. Baik, cikgu berikan contoh untuk motorkar. Nilai baru berapa? Nilai tahun baharu. Tahun baharu bukan tahun baru Cina, ya. Tahun baru ialah nilai pada tahun yang baharu itu 5114920 tolak nilai tahun asal 8506080, ya. Kita bahagikan dengan nilai tahun asal. Nilai tahun asal ialah 8506080, iaitu tahun asal di sini ialah tahun 2009 sebab ada 2 tahun sahaja. Boleh para pelajar? Maka kita darabkan dengan 100, kita akan dapat negatif 39.87. Para pelajar, pesanan cikgu, biasakan diri menggunakan 2 titik perpuluhan. Ya, apa-apa saja data dalam bahagian B ini, sila gunakan 2 titik perpuluhan. Khususnya apabila membina peratus untuk carta pi nanti. Ya, boleh dapat? Baik, sekarang kita dah dapat dah. Maka data yang kita nak gunakan untuk melukis graf bar memesong tunggal atau graf bar memesong tidak berkelompok ialah data ini saja. Yang hujung ni. Data ini semua ni. Peratus perubahan. Peratus perubahan. Jadi bagaimana kita nak membina skala? Ada sesetengah pelajar cikgu lah. Biasanya mereka ni main agak-agak. Dalam matematik, dia sesuatu yang objektif. Kita tak boleh main agak-agak, ya, anak-anak pelajar. Kita kena tepat. Sesuatu yang itu mesti tepat. Di sini cikgu bagikan sedikit tips, ya, bagaimana untuk kita mencari skala bagi graf bar memesong, ya. Boleh? Baik. Inilah cara kita mencari skala untuk bar memesong, ya. Para pelajar, kita ambil, cikgu ambil di sini. Contoh balik. Kita lihat, kita lihat di sini nilai positif yang paling besar. Nilai positif yang paling besar ialah 31.23. Yang mana nilai negatif yang paling kecil? Kan yang paling besar. Maka kita tengok negatif 39.87. Bila kita ambil untuk mencari skala, ya, para pelajar, kita abaikan nilai negatif. Baik, di sini cikgu bagi contoh. Ya, dalam bentuk ayat matematik lah, ya, ayat matematik. Ya, ambil nilai perubahan peratus yang paling tinggi atau paling banyak ditambah dengan nilai perubahan peratus yang paling kecil. Maksudnya di sini abaikan nilai negatif. Bila abaikan nilai negatif, kita dapat macam ni. 31.23 tambah 39.87, maka calon akan dapat 71.1 bahagi dengan 10. Cikgu dah pesan tadi, untuk bahagian B ni, semua bahagi dengan 10. Maka calon dapat 7.11, kita bundarkan. Angka yang paling atas, yang paling hampir, iaitu 10%. Baik, ya? Anak pelajar boleh dapat? Nanti boleh lukis? Ya? Baik. Nanti anak pelajar akan dapat begini. Okay? Baik? Baiklah. Cikgu akan, kita pun dalam mood raya. Cikgu rasa kalau cikgu cepat sangat, minta maaf. Rujuk pada modul muka surat 18. Dapat begini. Ya, ini cikgu tinggalkan soalan latihan kepada para pelajar.
Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan kuantiti buangan terjadual yang diuruskan mengikut negeri terpilih antara tahun 2011 dengan tahun 2012 dan antara tahun 2012 dengan tahun 2013 di Malaysia, tempatnya di Malaysia. Ini ialah graf bar memesong berkelompok, ya, kerana ada lebih daripada 2 tahun. Ya, pelajar ya. Baik. Cikgu tinggalkan sedikit kenangan untuk anak pelajar pada hari ini. Biarpun kita, sehebat mana pun kita anak-anak pelajar tingkatan 6, renunglah apa yang cikgu nak paparkan di sini. สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผม ให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต
เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาแม่ แม่ แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Baiklah, anak-anak pelajar, biarpun sehebat mana kita, inilah detik kita. Ya. Sebelum cikgu tinggalkan satu lagi video untuk tatapan kita bersama-sama. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Andai kita ada masa lagi, kita berjumpa lagi. Andai ada salah silap cikgu sepanjang sesi perkongsian ilmu, sesi kuliah cikgu dari bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Cikgu berharap anak-anak pelajar mendapat manfaat yang banyak untuk jadikan latihan. Yang mana terkurang ataupun kekhilafan daripada cikgu, cikgu minta maaf banyak-banyak. Dan sempena hari terakhir kita berpuasa, semoga kita mendapat keberkatan daripada Ilahi. Dan kepada anak pelajar yang bukan beragama Islam, selamat mengulang kaji pelajaran bersama-sama, ziarah menziarahi, eratkan perpaduan kita bukan secara bersemuka tetapi melalui media sosial yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat, khususnya kru-kru yang terlibat dalam Suara Sunnah bagi menjayakan tuition online Perlis Mengaji, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan seterusnya Jabatan Pendidikan Negeri, Kerajaan Negeri dan juga Majlis Agama Islam. Semuanya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Andai ada salah dan silap, cikgu mohon ampun dan maaf yang baik sesungguhnya datang daripada Allah SWT. Kelemahan itu, setiap insan itu tidak sempurna. Ingat, selalu cikgu pesan, belajar pada usia muda ibarat mengukir di atas batu. Tetapi belajar di usia tua ibarat mengukir di atas air. Maka cikgu tinggalkan satu video yang cukup sesuai dengan persekitaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.